Bertemu kembali fokus niaga tempatan dan antarabangsa terkini dan terbaik kami sediakan untuk anda. Assalamualaikum, salam tahun baru 1437 Hijrah. Saya Zawaz Yusof. Dan saya Diati Zaidi. Ikuti kami selama setengah jam dalam fokus hari ini 13 Oktober 2015 dan antara paparan utama malam ini. Paparan utama fokus hari ini 13 Oktober 2015. Program negara ingatkan SOSMA bukan hanya untuk pengganas. Permohonan KDN berhubung sekatan penerbitan DH ditolak. Pasukan bomba 3 negara akui usaha memadamkan kebakaran di Kalimantan lebih sesuai melalui darat. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini menolak permohonan Kementerian Dalam Negeri untuk menghalang DH Weekly dan DH Financial Daily daripada diterbitkan semula sehingga kes rayuannya selesai. Peguam Kanan Persekutuan Elis Lok Yi Ching berkata Hakim Datuk Asmawi Muhammad juga berkata tidak ada keadaan khas untuk membenarkan penangguhan. Bercakap di luar mahkamah siang tadi, Loki berkata Hakim juga berpendapat tidak ada keburukan yang akan berlaku jika penerbitan kedua-dua akhbar itu disambung semula. Menurutnya, Hakim juga memerintahkan kos RM4,000 kepada penerbit DH Communications dan Berhad. Lok berkata kementerian itu boleh meneruskan rayuannya di Mahkamah Rayuan walaupun penggantungan 3 bulan akhbar itu tamat pada 26 Oktober. Bagaimanapun katanya Mahkamah Rayuan belum menetapkan tarikh untuk mendengar rayuan berkenaan. Pada 21 September, Mahkamah Tinggi membatalkan keputusan Menteri Dalam Negeri menggantung permit penerbitan akhbar mingguan DH dan harian DH Financial Daily selama 3 bulan yang berakhir pada 26 Oktober. Dalam penghakimannya, Asmabi berkata responden telah melanggar Seksyen 7/1 Akta Mesin Cetak dan Penerbitan 1984. Sebuah mesin ATM Ambank di Taman Air Keruh Haid Melaka diletupkan awal hari ini dan sejumlah wang daripada mesin itu lesap. Ketua Polis Melaka Datuk Chua Gilai berkata bom itu dipercayai diletupkan kira-kira pukul 2 pagi dan polis masih menyiasat jumlah wang yang dilarikan. Sehubungan itu, beliau mengarahkan semua ketua polis daerah seluruh Melaka meningkatkan rondaan di kawasan bank dalam daerah masing-masing bagi mengelak kejadian itu daripada berulang. Chua berkata pihak polis meletupkan bom kedua pada pukul 10.25 pagi ini. Beliau berkata polis juga akan meneliti kamera litar tertutup CCTV di kawasan tersebut bagi mengenal pasti individu dan kenderaan yang keluar masuk kawasan berkenaan. Chua berkata kes disiasat mengikut Seksyen 436 Kanun Keseksaan dan beliau meminta orang ramai yang mempunyai maklumat mengenai kejadian tersebut supaya segera menghubungi polis. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Melaka Tengah ACP Syekh Abdul Aziz Syekh Abdullah berkata siasatan awal mendapati bom yang digunakan adalah daripada jenis pipe bom dicetuskan menggunakan sumbu yang dibakar. Keputusan penyelidikan mengenai urusan pentadbiran negara yang diukur melalui Indeks Syariah Malaysia atau ringkasnya ISM akan diketahui akhir tahun ini. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki semasa mengesahkan perkara itu berkata penyelidikan itu merangkumi 8 sektor utama iaitu undang-undang, ekonomi, kesihatan, pendidikan, politik, sosial, budaya dan prasarana persekitaran. Data-data Ashraf berkata penyelidik ISM dilakukan oleh 5 universiti awam iaitu Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Universiti Sains Islam Malaysia, Universiti Kebangsaan Malaysia, Universiti Utara Malaysia dan Universiti Teknologi Mara. Dilancarkan pada Februari lalu oleh Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak, ISM adalah inisiatif terkini kerajaan dalam memastikan tadbir urus negara sentiasa berada di landasan tepat dan selari dengan tuntutan agama Islam serta mengukur sejauh mana kedudukan negara dalam menjalankan pentadbiran berteraskan prinsip maqasid syariah. Beliau berkata demikian kepada pemberita pada Majlis Lambaian Kasih Sanjungan Budi di Ibu Negara siang tadi. Ditanya mengenai pelarian Syria yang akan memasuki negara ini dan dikhawatiri membawa pengaruh fahaman Syiah, Ashraf Wajdi menjelaskan belum ada perbincangan khusus berhubung perkara itu. Pada 2 Oktober lalu, Perdana Menteri mengumumkan Malaysia akan membuka pintu kepada 3,000 pelarian Syria bagi membantu meringankan krisis pelarian itu.
Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia MIDA menyasarkan pelaburan sebanyak 170 bilion ringgit bagi sektor pembuatan dan perkhidmatan menjelang akhir tahun ini. Timbalan Ketua Pegawai Eksekutifnya Datuk Fang Ah Tong berkata bagi separuh pertama tahun ini, MIDA telah meluluskan kira-kira 49 bilion ringgit pelaburan sektor pembuatan dan 62 bilion ringgit bagi sektor perkhidmatan. Datuk Fang turut menyuarakan keyakinannya bahawa sektor pembuatan yang dibantu segmen perkhidmatan akan terus memacu ekonomi Malaysia biarpun dalam persekitaran ekonomi yang mencabar. Menurutnya, MIDA juga optimis bagi tahun depan untuk lebih serius melihat pelaburan bidang elektronik, peralatan perubatan, aero angkasa dan peralatan jentera manakala sektor minyak dan gas dijangka berdepan kelembapan. Sehubungan itu, beliau menggesa setiap kerajaan negeri untuk berusaha mempertingkatkan aspek logistik dan infrastruktur bagi menarik lebih banyak syarikat multinasional pelabur di negeri masing-masing. Franklin Templeton Asset Management Malaysia Sdn Bhd atau ringkasnya FTAM telah melancarkan dana syarikat kecil Templeton Asia untuk pelabur sofistikated Malaysia bagi menyediakan peningkatan modal untuk syarikat-syarikat yang memiliki nilai modal yang kecil. Berstruktur sebagai dana suapan yang memberi pelaburan pada sekurang-kurangnya 95% daripada mereka nilai aset bersih ke dalam dana syarikat kecil. Dana itu bertujuan untuk menyediakan pertumbuhan modal jangka panjang melalui pelaburan terutamanya dalam ekuiti syarikat-syarikat bermodal kecil di rantau Asia. Franklin Templeton dalam satu kenyataannya berkata, dana sasaran itu yang dilancarkan pada 14 Oktober 2008 memiliki saiz aset melebihi 1.26 bilion dolar Amerika dan mempunyai rekod pencapaian yang kukuh sehingga pernah menerima penarafan keseluruhan Morningstar 5 bintang. Ketua Negara FTAM Malaysia Sandip Singh berkata ekuiti bermodal kecil terus menjadi peluang yang belum diterokai untuk para pelabur Asia dan ia memerlukan penyelidik yang berpengalaman dengan pengetahuan pasaran tempatan untuk berjaya dalam ruang ini. Sandip Singh berkata Citibank Berhad yang merupakan pengedar dana akan menyalurkan dana ke dalam dua kelas saham iaitu mata wang ringgit dan dolar.